Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'ilillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mulia Datuk Undang Luar Maut Datuk Haji Muhammad Sharif bin Haji Osman, Yang mulia Datuk-Datuk Lembaga, Datuk Purba, Datuk Syahbandar, Datuk-Datuk lembaga yang lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya. Maka pada malam ini sekali lagi kita bersama-sama di surau yang Termak Mulia Datuk Undang Luar Rembau ini untuk kita menambahkan ilmu agama, menambah ilmu yang dituntut oleh syarak lah, supaya kita ni apabila kita memahamkan apa yang berlaku dalam agama kita dan dapat kita beramal dengan ilmu yang ada, Allah Ta'ala memakbulkan amalan kita itu sebagai satu amalan yang saleh. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita teruskan lagi di mana yang telah kita mulakan dahulu sebelum ini, iaitu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan riwayat yang mengatakan bahawa, yang menyatakan bahawa wahyu yang pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang telah pun kita ketahui, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bertahannus ataupun berkhalawat di Gua Hira dan menerima wahyu daripada malaikat Jibril, wahyu yang pertama. Tetapi sebelum itu kita kena tahu bahawa wahyu yang pertama yang sebenarnya bukanlah wahyu yang turun di Gua Hira tersebut, tapi wahyu yang pertama ialah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan mimpi yang benar, mimpi yang benar, di mana Rasulullah bermimpi tentang suatu keadaan yang terang cahayanya, dan waktu itu Rasulullah telah timbul keinginan untuk berkhalawat ataupun bersunyi-sunyi diri, ataupun dalam bahasa yang selalu digunakan dalam kitab-kitab agama, itu beronzlah, bersendirian di Gua Hira. Ini berlaku setelah 6 bulan Rasulullah menerima mimpi yang benar tadi, ru'yah. Mimpi yang benar ini dalam istilah sirah dipanggil ru'yah shadiqah. Itu mimpi yang diterima oleh Rasulullah itu dipanggil ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Kita pun mimpi juga tuan-tuan, tapi sebenarnya mimpi kita itu kebanyakannya ru'yah shadiqah, ru'yah kadzibah. Itu mimpi yang kadang-kadang tidak benar. Sebab itu ada juga orang-orang yang mentakwilkan mimpi, mimpi dipatuk ular ke, mimpi dapat ikan yang banyak ke. Dalam mimpi kita tu tidak dikatakan sebagai ru'yah shadiqah. Ru'yah shadiqah ini hanyalah pada para rasul dan para nabi saja. Kita menerima ru'yah juga, mimpi juga, tetapi kebanyakan ru'yah kita, mimpi kita adalah mimpi yang kazibah, iaitu mimpi yang selalunya tidak benar ataupun dusta, kecuali orang-orang saleh, ulama-ulama, wali-wali Allah, mereka menerima mimpi yang baik dan
mendatangkan hidayah kepada mereka ataupun memberikan petunjuk kepada mereka, di mana yang berlaku di zaman tahun 1200 Masihi dahulu, seorang sultan di Syria bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memberitahu kepada sultan tersebut, Sultan Izzuddin nama dia, memberitahu sultan tersebut supaya datang ke Madinah dan menyelamatkan baginda, sebab makam baginda sedang digali daripada bawah oleh dua orang Kristian Nasrani daripada Syam, nak mengambil jasad baginda dalam kubur dalam makam tu. Jadi Sultan Izzuddin ni bermimpi, bermimpi 3 malam berturut-turut. Itu pun Sultan Izzuddin ni tak dapat menerima mimpi itu sebagai mimpi yang benar, melainkan baginda telah merujuk kepada ulama-ulama dan fuqaha dan juga ahli-ahli ahli-ahli takbir mimpi yang sadikah yang sebenarnya. Maka barulah Sultan Izzuddin mengambil keputusan untuk pergi ke Madinah dan menyelamatkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya jasad Rasulullah tu dah keluar dan diambil balik, tak, tetapi menyelamatkan daripada digali dan dikorek daripada satu kawasan yang dekat dengan makam Rasulullah oleh 2 orang Nasrani. Tapi bila Sultan Izzuddin dapat mimpi itu, baginda telah datang ke Madinah dan membuat penyiasatan, dan benar-benar berlaku ada 2 orang Nasrani yang nak mengambil jasad Rasulullah dengan menggali terowong bawah tanah, dan sudah dekatlah dengan makam Rasulullah. Ini betul-betul mimpi lah. Sebab apa? Sultan Izzuddin ni seorang yang warak, dan dia seorang yang sangat kuat beribadah dia dan sangat zuhud, jadi dia dapat mimpi yang sebenarnya daripada Rasulullah. Kita juga boleh mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah ni tidak dijelmai oleh syaitan. Tapi bukanlah cukup syarat ataupun maknanya bukanlah semua orang boleh mimpi. Memang orang-orang yang terpilih juga, tuan-tuan dan puan-puan. Memang orang yang terpilih dapat mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak berlaku, jarang berlaku di zaman kita lah, kecuali di zaman tabi'in, mereka yang memang zuhud, memang faqih, memang ahli ibadah, dan mereka ni sangat kuat beribadah. Ada antara ahli tabi'in tu, orang tabi'in ni ataupun ulama-ulama zaman tabi'in ini yang sembahyangnya satu malam sampai 300 rakaat, 400 rakaat. Jadi kita sebenarnya sebagai orang awam, kita ni memang tak mampulah. Tapi tidak mustahil, kita boleh melakukan sedemikian jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita masuk kepada perbincangan berkaitan dengan permulaan turunnya wahyu dan ertinya. Aisyah, jadi kita sebut Aisyah ni macam kawan-kawan kita aja. Tapi sebenarnya kita kalau nak sebut isteri Rasulullah ni, kita sebut Sayyidah. Sayyidah ni maknanya puan yang mulia. Sayyidah ni puan yang mulia. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah ataupun Sayyidah Ummu Salamah. Itu isteri-isteri Nabi. Isteri Rasulullah ada 9 orang. 9 orang semasa Rasulullah wafat, ada 9. Sebut Sayyidah. Sayyidah Hafsah. Sebut dengan cara hormat. Itu kalau kita nak sebut nama-nama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kalau kita nak sebut para sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ujungnya tu baru kita sebut radhiyallahu anhu. Kita tak boleh pakai perkataan radhiyallahu anhu tu pada nama kita. Dengan besok kita tulis nama kita ujung dia radhiyallahu anhu. Hara dunia ni. Hanya para sahabat saja. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kalau nak sebut penuh sahabat-sahabat ni. Sebut bin dia juga, Sayyidina Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu. Baru sopan lah. Boleh katakan sebutan kita tu sopan. Kalau kita sebut Ali je tu sama macam orang lain lah. Kalau sebut Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Utsman bin
bin Affan radhiyallahu anhu, baru sempurna sebutan tu. Oh, kita menghormati sahabat. Sebab kita tak mau jadi di mana yang berlaku kepada orang-orang Syiah yang tidak menghormati para sahabat. Golongan Syiah, ada di antara golongan Syiah itu dalam kumpulan Syiah tersebut ada dipanggil golongan Rafidhah, yang menghina sahabat, yang tidak menghormati para sahabat. Malah ada yang menghukumkan sahabat itu, di antaranya menghukumkan sahabat-sahabat, antara sahabat itu ada yang kufur. Mereka ni dah melampaui batasan lah, orang-orang Syiah ni, tuan-tuan. Baik, Sayyidah Aisyah telah berkata, cara wahyu yang dimulakan kepada junjungan adalah mimpi yang benar. Ru'yah sadikah, itu adalah mimpi di dalam tidur. Kita mimpi ni masa bila, tuan-tuan? Dalam tidur lah kan? Dia tak mimpi siang hari. Ada juga, kalau kita tidur siang hari, mimpi tak? Tidur siang hari itu kadang-kadang digalakkan kita tidur siang hari. Masa bila? Sebelum solat zuhur. Dipanggil qailulah. Lebih kurang 15 minit, 20 minit. Rasulullah pun tidur. Dipanggil tidur qailulah. Tidur untuk untuk menghadapi lagi, ataupun untuk dengan tujuan untuk mengumpulkan tenaga untuk bangun tengah malam, qiyamul lail. Sebab tu buat qailulah, tu sunat ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula terlajak tidur. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, cara wahyu yang dimulakan kepada junjungan adalah mimpi yang benar di dalam tidur. Junjungan tiada bermimpi melainkan nyatalah mimpi itu seumpama cahaya subuh. Jadi mimpi yang benar tu, yang didapati ataupun disampaikan Rasulullah SAW itu, mimpi yang benar itu adalah seperti cahaya subuh. Maknanya bukan terang benderang macam tengah hari ataupun matahari dah naik macam waktu duha, tidak. Seperti waktu subuh, antara terbitnya fajar tu, tuan-tuan, antara terang dengan gelap itu adalah mimpi yang benar yang untuk Rasulullah SAW. Kemudian kepada junjungan ditimbulkan keinginan. Selepas daripada itu, maka timbul keinginan untuk Rasulullah SAW. Keinginan ni kehendak. Timbul perasaan ingin kepada diri Rasulullah SAW untuk berkhalawat. Berkhalawat ni maknanya menyendiri, pergi bersendirian, bersunyi-sunyi diri. Dan kadang-kadang perkataan khalawat ni kita salah-salah gunalah. Kadang kita gunakan perkataan khalawat ni untuk perkara-perkara yang tidak baik, tapi khalawat ni perkara yang baik. Yang Rasulullah amalkan semasa Rasulullah nak mendapat wahyu tu, Rasulullah pergi bersunyi-sunyi diri, ataupun dalam bahasa Arab ni sebut bertahannus. Rasulullah bertahannus maknanya beribadah di Gua Hira. Bukan mudah, tuan-tuan, untuk naik Gua Hira tu di zaman Rasulullah. Bukan mudah. Bukan ada orang naik waktu tu, kecuali Rasulullah SAW saja yang pergi dan bersunyi tinggal di Gua Hira tu. Ini timbul selepas mimpi, ada keinginan, yang ada di sebuah bukit yang terletak sejauh 3 batu. Maknanya bukit tu jauhnya daripada rumah baginda 3 batu. 3 batu ni lebih kurang 4 km lah, 4 km setengah kan. Lebih kurang jauhnya. Setelah sanggup pergi. Sebab keinginan yang ada dalam diri itu ditimbulkan, dan ditimbulkan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin nak bersunyi diri, bersendirian di Gua Hira. Lebih kurang 3 batu ataupun 4 batu, 4 km setengah daripada Mekah, di sebelah kiri jalan ke Mina. Jadi sesiapa yang dah naik bukit atau Gua Hira ni, Jabal Nur ni, siapa yang dah naik tahulah kedudukan Gua Hira tu di mana, di Jabal Nur. Sekarang ini bukit itu terkenal dengan nama Bukit Nur atau Jabal Nur. Jabal Nur. Jabal maknanya bukit, Nur maknanya cahaya. Jadi maksud Jabal Nur ni bukit cahaya, yang mula munculnya cahaya hidayah ataupun cahaya syariat Islam ni daripada bukit, daripada Jabal Nur ni ada satu gua di atas itu, dia panggil Gua Hira. Apa makna wahyu?
Kita tak boleh guna semena-mena perkataan wahyu. Ya, kalau kita kata saya ni tak dapat wahyu lagi nak buat sesuatu ni, kita tak layak terima wahyu, tuan-tuan. Ya. Wahyu ni hanya layak untuk para rasul dan para nabi. Manusia biasa macam kita ni, paling tinggi pun kita dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dapat petunjuk ataupun hidayah. Ya. Tapi wahyu ni datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Arti wahyu menurut bahasa ialah memberitahu dengan tersembunyi. Itu, memberitahu dengan tersembunyi, bukan dengan terang-terangan. Ya. Hanya Rasulullah saja yang terima wahyu. Para sahabat pun kadang-kadang tak sadar. Ya. Rasulullah pada masa itu dah dapat wahyu. Ya. Dan Rasulullah menunggu wahyu ni. Kalau dalam beberapa peristiwa, wahyu ini diturunkan ada sebab-sebabnya. Untuk memberitahu sesuatu yang tak diketahui oleh orang ramai. Hanya Rasul sahaja yang tahu. Itu di segi bahasa. Iaitu memberitahu dengan tersembunyi. Dan menurut syarak, wahyu ini ialah perkara-perkara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya dengan jalan-jalan yang berlainan. Berbagai-bagai cara wahyu sampai kepada para rasul. Ya. Tak sama macam perkara yang sampai pada kita pada hari ini, tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang kita dapat pemberitahuan melalui telefon ke, pemberitahuan melalui Twitter ke, Instagram ke, dan semua alat-alat komunikasi yang ada sekarang lah. Ya. Tetapi di sudut syarak, wahyu ini adalah pemberitahuan yang disampaikan pada rasul-rasul ini dengan berbagai-bagai cara. Pertama, satu daripada wahyu itu ialah mimpi yang benar, dan tiap-tiap mimpi yang dilihat oleh Nabi pastilah berlaku. Jadi tidak sewenang-wenangnya mimpi-mimpi yang biasa-biasa dapat oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni dia dapat mimpi, ya, yang sebenar-benarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita nak tidur, tuan-tuan, kita tidurlah macam mana Rasulullah tidur, tapi tak dapat wahyu lah. Tapi kalau nak tidur ikut sunnah, ikutlah tidur sebagaimana Rasulullah tidur. Maknanya Rasulullah tidur tu menghadap ke kiblat dan dilimbung sebelah kanan. Dilimbung sebelah kanan, maknanya bukan dilimbung sebelah kiri. Sebelah kanan ni maknanya kita meringankan jantung kita sebelah kiri. Jadi kita tidur mengiring sebelah kanan, menghadap kiblat. Dan sebelum kita tidur, kita hendaklah, sebelum itu kita bacalah ayat-ayat Quran dan sebagainya. Tetapi akhir sekali, lafaz terakhir kita ialah kita melafazkan kalimah La ilaha illallah. Biarlah, dalam keadaan kita tidur tu, kita dah melafazkan kalimah La ilaha illallah. Jangan buka handset balik. Dah La ilaha illallah tu kita buka balik. Tak jadi. Jadi kita La ilaha illallah terus tidur. Susah ke, senang ke kita tidur, tapi kita dah lafazkan La ilaha illallah, tak ada lagi dah hubungan kita dengan dunia ini. Walaupun kita duduk dalam dunia, tetapi janganlah kita sibuk lagi dengan, kalau dah terbuka pula handset kita, dah terbuka pula kita punya WhatsApp dan sebagainya, kita dah mengucap tadi La ilaha illallah, kena balik semula La ilaha illallah. Samalah seperti umpamanya kalau orang nak meninggal dunia, tuan-tuan. Bila kita dah ajar dia mengucap La ilaha illallah tu, dia dah boleh lafaz La ilaha illallah, kita tinggalkanlah dia. Sebab itulah lafaz terakhir dia. Tapi kalau lepas tu dia mengacau balik dan macam lagi pula kata-kata keluar daripada mulut dia, ajar balik kalimah La ilaha illallah tu sampai dia tak keluar, tak menyebut kata-kata lain. Itulah kata akhir dia, La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah terima. Sebab La ilaha illallah ni, tuan-tuan, kalau nak dibandingkan kalimah La ilaha illallah ni, sebab besok di akhirat kita akan dapat dua senarai, senarai amalan kita. Satu sebelah kanan iaitu amalan-amalan kita yang baik, satu sebelah kiri amalan-amalan kita yang tidak baik.
Jadi kalau kita daripada golongan orang yang baik, orang yang salih, yang Allah terima amalan kita, maka beratlah amalan sebelah kanan kita. Ringan sebelah amalan sebelah kiri kita. Maknanya kita adalah orang yang mempunyai harapan ataupun memang akan pergi ke syurga. Sebab banyak amalan baik itu berat. Tetapi kalau amalan baik kita tu ringan, amalan buruk kita berat, apa yang menyelamatkan kita? Yang menyelamatkan kita adalah kalimah la ilaha illallah. Walaupun banyak perkara buruk yang kita buat tu sebab sebelah kiri kita berat sangat-sangat, tetapi bila kalimah la ilaha illallah ini dimasukkan ke dalam amalan baik kita sebelah kanan, maka serta-merta amalan sebelah kanan kita menjadi lebih berat daripada amalan sebelah kiri kita. Itu besarnya dan tingginya nilai kalimah la ilaha illallah. Sebab itu perlulah kita menjadikan kalimah ataupun lafaz la ilaha illallah ini ataupun lafaz syahadah ini sebagai lafaz yang terakhir, sebelum kita tidur, satu. Yang kedua, bagi mereka-mereka yang dalam sakratul maut, sakarat al-maut, ini maknanya nazak. Bila nazak tu kita ajar kalimah lafaz la ilaha illallah. Dan nanti supaya amalan-amalan buruk kita akan jadi ringan dan amalan baik kita akan jadi berat. Bila satu sahaja kalimah la ilaha illallah masuk dalam senarai amalan-amalan baik kita. Yang kedua, wahyu yang disampaikan, perkara yang disampaikan oleh Allah pada Nabi-Nabi dengan beberapa jalan wahyu ini. Yang kedua merupakan malaikat Jibril. Wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu lafaz-lafaz ataupun kalimah-kalimah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ada tersimpan di Lauh Mahfuz, dan semuanya itu pun telah dikeluarkan oleh malaikat Jibril dan diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat besok Allah akan tanya malaikat Jibril, mana dia ayat-ayat Quran yang dalam Lauh Mahfuz itu? Maka malaikat Jibril jawab, dah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya malaikat-malaikat ni telah jalankan tugas dia. Semua malaikat ada tugasnya, tuan-tuan dan puan. Jangan kita salah faham. Sebab malaikat-malaikat ni menjalankan tugas. Bukan dia melakukan ataupun membuat sesuatu, tak. Contohnya kalau malaikat apa yang menurunkan hujan tu? Israfil. Malaikat-malaikat yang menurunkan rezeki, Israfil, Mikail, malaikat yang mencabut nyawa lah, malaikat Israel. Bukan dia yang cabut nyawa, dia tak ada kuasa, tuan-tuan. Dia tak ada kuasa nak cabut nyawa kalau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pernah saya sebutkan dahulu, ada seorang imam bernama Imam Mahurudi. Dia tiap-tiap hari jumpa malaikat Israel ni 5 kali. Dia jumpa. Tapi malaikat Israel tengok muka kita satu hari 70 kali. Tapi Mahurudi ni tiap-tiap lepas main, dia salam dengan malaikat Israel. Masa sebelum COVID-19 dulu lah. Lepas COVID-19 tak boleh salam dengan malaikat Israel pun. Tak, dia tak ada, peraturan tu tak ada pada malaikat. Kita je yang melaksanakan peraturan tu tak boleh bersalam, sebab ditakuti menjangkit penyakit ni. Tapi Imam Mahrudi 5 kali satu hari 5 kali dia jumpa malaikat Israel. Dia tak ada pakatan apa-apa dengan malaikat Israel. Dia tak ada cakap apa-apa, wahai malaikat Israel, kau lewat-lewatkanlah umur aku ni panjang-panjang, tak ada. Malaikat Israel ikut perintah. Kalau Allah kata dah sampai ajal seseorang itu, maka Israel pun sampai, akan ambil nyawa kita. Di mana kita berada? Sebenarnya kita akan berada di mana? Tempatnya kita cenderung nak pergi itu, mungkin di situlah nyawa kita akan diambil oleh malaikat Israel. Sebab pernah berlaku dalam zaman Nabi Sulaiman, malaikat Israel nak ambil nyawa seseorang dan diperintahkan ambil nyawa orang ni di India, tapi dapat jumpa orang tu berada di Palestin bersama Nabi Sulaiman alaihi salam. Malaikat Israel pun heran, aku diperintahkan mengambil nyawa orang ni di India tapi dia masih ada di Palestin. Macam mana nak ambil nyawa dia? Boleh selamat ke? Boleh lepas ke? Tak boleh lepas, tuan-tuan. Sampai masanya, sampai saat dia akan diambil. Kemudian tiba-tiba datang angin bertiup dan bawa orang ni terus pergi ke India, dan malaikat Israel pun sampai India dan ambil nyawa orang yang diperintahkan, yang ajalnya dah sampai.
Sebab tu kita tak tahu di mana kita akan mati. Sebab datuk-datuk di nenek kita dulu berhajat sangatlah kalau nak mati, kalau boleh mati, mati di mana? Mati di Mekah. Sedangkan Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri pun semasa dia di padang Arafah, dia berdoa pada Allah Subhanahu, ya Allah, matikanlah aku di Madinah dan makamkanlah aku berhampiran dengan berdekatan bersama-sama dengan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya dimakbulkan dan dia dimati di Madinah, Sayyidina Umar. Matinya adalah mati dalam syahid, iaitu dia mati dibunuh oleh seorang Majusi. Pada waktu itu dia sedang sembahyang. Sayyidina Umar pun tanya masa dia ditikam tu, dia kata, siapa yang tikam aku? Adakah yang tikam aku ni orang Islam ataupun orang bukan Islam? Maka dijawab oleh para sahabat, Tuan ditikam oleh seorang Majusi. Alhamdulillah, ditikam oleh orang kafir. Sedangkan Sayyidina Umar pada masa itu baru nak mula sembahyang subuh, ditikam oleh seorang kafir yang tidak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Sayyidina Umar tak mati di medan perang, tapi telah pun dibunuh oleh orang kafir, maka Sayyidina Umar juga adalah mati syahid. Sayyidina Uthman juga mati syahid. Sayyidina Ali juga mati syahid. Di para sahabat ni ramai yang mati dibunuh, dan mati dibunuh pun mati syahid. Baik. Kemudian yang wahyu yang seterusnya disampaikan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ni akan datang berjumpa dengan para rasul ni dan para nabi ni, dan Rasulullah juga menerima wahyu daripada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ni akan merupa sebagai seorang lelaki, yang dapat dilihat oleh nabi-nabi dan diterima apa yang dibawanya. Nabi-nabi dapat melihat malaikat Jibril, tapi sahabat yang ada di keliling dia tak dapat melihat. Itu satu hal. Sahabat-sahabat ada melihat, tetapi tak tahu yang itu adalah malaikat Jibril. Satu, malaikat ni datang jumpa Nabi dan sampaikan wahyu. Para sahabat tak nampak malaikat ni. Hanya Nabi sahaja yang tahu. Yang kedua, malaikat ni, Jibril ni merupa sebagai seorang lelaki, tetapi malaikat tak tahu yang sedang berhadapan dengan Rasulullah itu adalah malaikat Jibril. Dan lepas dia keluar dari situ, barulah Rasulullah kata, yang datang jumpa aku tadi ialah malaikat Jibril. Tu apa jawab malaikat? Ada tak siapa-siapa yang agak-agak jawapan malaikat lah? Jawapan sahabat. Kalau aku tahulah tu malaikat Jibril tadi, apa nak buat pula? Kalau aku tahulah itu tadi malaikat Jibril, minta ilmu apa agaknya? Ilmu kabal ke apa kan? Tak dapat lah. Sebab malaikat ni, dia boleh berupa berbagai-bagai rupa dan tak boleh disedari dan tak boleh disepakati. Apa yang kita nak daripada dia tak boleh. Tak boleh berunding lah dengan malaikat ni, sebab dia bukan macam kita. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak ada rumah dia. Dia tak ada nafsu dan sebagainya, tak ada. Sebab tu malaikat tu dijadikan oleh Allah daripada cahaya dan dia tak dapat dirundingi. Kalau dia malaikat rakib dan atid, pada kanan kita malaikat rakib dan kiri kita malaikat atid, boleh tak berunding dengan dia? Dan Nabi Yahan ni yang kalau tulis berapa, kamu tangkan tapi minum teh lah, baik tak? Sebab malaikat tak minum. Yang kita anggap malaikat tu boleh kita pujuk-pujuk, tak boleh. Sebab itu malaikat tu dijadikan daripada cahaya dan dia tidak akan dia tidak akan menjalankan tugas dia ataupun menyeleweng dari tugas dia lah, sebab dia tidak akan terpengaruh dengan keduniaan ini, tuan-tuan. Yang ketiga, merupa malaikat Jibril dengan rupa yang tertentu, maka dilihat akan dia oleh Nabi dan diterima apa yang dibawanya. Malaikat Jibril boleh merupa dengan berbagai-bagai rupa, dan ini diketahui oleh para Nabi dan para Rasul, dan Rasulullah sendiri pun pernah melihat malaikat Jibril ni. Di segi hakikat dia, malaikat Jibril ni Rasulullah boleh lihat 2 kali sahaja. Satu kali Rasulullah lihat malaikat Jibril ni sayap dia, melambangkan sayap dia, mengembangkan sayap dia dan menutupi seluruh dunia ini. Seluruh alam ni ditutupi oleh sayap malaikat Jibril. Bukan maknanya malaikat Jibril ni satu malaikat yang datang
sembunyi-sembunyi jumpa Rasulullah, tak. Dia boleh merupa dengan makhluk yang paling besar sekali, yang boleh menutupi alam ni. Dan sebab itu bila Rasulullah pergi berdakwah ke Taif, dan balik daripada Taif, diburu oleh orang-orang Taif dan Rasulullah bersembunyi dan dibaling batu dan sebagainya. Malaikat-malaikat datang jumpa Rasulullah, dengan orang lain tak tahu. Malaikat jumpa, wahai Muhammad, kau mintalah apa saja, biar aku musnahkan penduduk Taif ni, aku terbalikkan negeri dia. Kata Rasulullah, aku bukanlah nakkan sesuatu yang boleh malaikat-malaikat tolong, tapi aku mahu, walaupun aku dinyaya oleh golongan ini, tetapi aku memohon pada Allah supaya golongan ini mendapat hidayah dan mereka memeluk Islam di masa yang akan datang dengan keturunan-keturunan mereka. Jadi tuan-tuan, kalau pergi ke Mekah tu, pergilah ke Taif, tengok bagaimana tempat dia. Dan baru-baru ni kita tengok YouTube, Taif tu banjir. Yang baru ni lah, banjir besar. Tapi Taif ni satu bandar yang cantik. Saya pun tak ada peluang nak tengok itu, nak pergi sama. Nak pergi sama sebab pagi sampai petang pun boleh balik. Jadi kita nak datang ke Mekah pun, nak pergi ke Masjidil Haram, habis masa kat Taif je, itu pun tak apa sesuai lah kalau kita nak pergi beribadah. Tapi kalau sebagai seorang ahli sejarah, kita kena tahu jugalah. Tapi itu sudah cukup kalau kita baca sejarahnya, Taif itu. Sebab di Taif inilah berlakunya satu peperangan yang dahsyat. Orang-orang Taif zaman Rasulullah dahulu dipanggil peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni adalah peperangan yang paling banyak sekali harta rampasan dapat dirampas daripada mereka, orang-orang Taif, sebab mereka kaya. Mereka beribu-ribu, kambing mereka dijadikan ghanimah, dijadikan rampasan dalam peperangan tersebut. Dan tentera Islam pun hampir kalah dalam peperangan tersebut, tetapi dengan keizinan Allah SWT berjaya dalam kemenangan. Ini berlaku selepas penaklukan kota Mekah. Baik. Kemudian yang keempat, malaikat mencampakkan risalah ataupun ajaran agama ke dalam hati Nabi-Nabi. Ada gerak. Lalu cerita masalah itu atau ajaran itu daripada, maka wahyu ni sampai ke dalam hati para rasul dan para nabi. Dengan sendirinya, para nabi dan para rasul menerima wahyu tersebut di dalam hati mereka. Mereka dapat membacanya, dapat memahamkannya, dapat menjelaskannya, tuan-tuan. Wahyu itu terus masuk dalam hati. Yang kedua tadi, malaikat datang dan menyampaikan wahyu. Yang ketiga ni, hati, ke dalam hati masuk. Dalam hati masuk. Sebab itu Rasulullah mudah hafaz. Maknanya bila dapat wahyu itu, Rasulullah sangat mudah untuk menghafaz wahyu-wahyu tersebut. Yang kelima, berkata malaikat kepada Nabi dengan suara seperti suara loceng. Ini pun berlaku. Wahyu sampai kepada Rasulullah dengan malaikat mengeluarkan suara macam bunyi suara loceng. Dan ini adalah antara wahyu yang sekuat-kuatnya yang disampaikan kepada baginda kepadanya hingga junjungan sallallahu alaihi wasallam telah berpeluh dahinya. Kuat wahyu ni, bunyi loceng. Ketika datangnya wahyu dengan jalan tersebut di waktu hari yang bersangatan dinginnya, walaupun waktu itu waktu yang sangat sejuk, tapi bila wahyu itu sampai dengan bunyi loceng, maka Rasulullah akan berpeluh-peluh. Maknanya betapa kuatnya wahyu itu. Dan ada diceritakan bahawa seorang sahabat bersama dengan Rasulullah, dia naik unta berdua, naik kuda kan, naik unta berdua, dan sahabat ini berhimpit kakinya dengan Rasulullah. Dan bila Rasulullah menerima wahyu tu, sahabat ni rasa amat sakit, dia ditekan. Rasulullah bila menerima wahyu tu, Rasulullah menekan badan dia kepada sahabat tersebut. Dan Rasulullah dan sahabat itu merasa amat sakit. Begitulah hebatnya wahyu ni sampai, tuan-tuan. Ini bukanlah satu perkara yang kita kata mudah. Menjadi seorang rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai tanggungjawab, yang membawa wahyu-wahyu ini untuk disampaikan kepada umatnya. Namun demikian ada di kalangan
mereka-mereka yang hidup zaman Rasulullah SAW menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu. Dan di antara yang paling malang sekali ialah orang-orang Quraisy sendiri, iaitu keturunan Rasulullah sendiri tak mau menerima wahyu. Dan yang paling menentang ialah bapa saudara dia sendiri, iaitu Abu Lahab. Paling menentang. Dan dalam sejarah-sejarah Nabi dan para Rasul memang ramai kaum keluarga sendiri yang tak menerima, menolak, dan suku kaumnya sendiri menolak apa yang disampaikan oleh para Nabi dan para Rasul tersebut. Termasuklah Nabi Nuh alaihi salam, dan Nabi-Nabi yang lain. Ramai kaum keluarganya sendiri yang tak menerima wahyu ataupun risalah yang dibawa oleh Nabi-Nabi walaupun datang daripada saudara mara mereka. Kemudian yang keenam, bentuk wahyu yang keenam ialah diperdengarkan kepada Nabi daripada Allah kalamnya. Diperdengarkan kepada Nabi daripada Allah kalamnya. Perdengarkan kepada Nabi daripada Allah kalamnya, tiada berhuruf dan tiada bersuara. Kalam Allah ni tak ada berhuruf, tak ada bersuara, tapi Rasulullah tahu. Kita kalau baca Quran yang mula-mula, tuan-tuan, yang ditulis mula-mula, ada huruf tapi tak ada baris dan tak ada titik. Titik ta tak ada, titik sa tak ada, titik nun tak ada, titik ba tak ada. Boleh baca tak agaknya? Memang kita tak boleh baca. Tapi orang yang dekat dengan Rasulullah, orang Arab boleh baca lah. Hingga setakat ini pun, kalau ada ayat-ayat Quran yang ditulis, memang ada baris, memang ada titik, tapi tak ada baris pun kita tak boleh baca lagi. Sehinggalah diberi baris, baru kita boleh baca. Nak baca pun kena baca dengan cara yang dituntut. Membaca kalam-kalam Allah ni. Tuntut dengan tajwid dia, dengan makhraj dia, dan semua kaedah-kaedah membaca ayat-ayat Quran ni, sebab dia adalah wahyu Allah. Tak boleh kita baca Al-Quran macam kita baca surah khabar. Surah khabar tak ada. Kalau kita baca surah khabar, tak ada lah nak panjang, nak pendek, huruf mad, mad asli, mad lazim, kalimi musaqqal, mad jaiz, muhmasa, tak ada. Kita baca surah khabar Arab tu, baca macam kita baca surah khabar lah. Tapi bila baca Quran lain. Nak kena panjang, 2 harakat, mad lazim, 6 harakat, mad wajib muttasil contohnya, panjang. Macam kita baca surah khabar Arab, tak. Sedangkan baca hadis dia bertajwid, tuan-tuan. Tak perlu bertajwid baca hadis. Begitu juga baca surah khabar dan baca buku-buku Arab yang lain. Quran kena bertajwid. Dan tajwid wajib belajar dan wajib diamalkan. Kalau kita baca Quran tak bertajwid, maka kita sengaja mencari kesalahan ataupun kita sengaja melakukan dosa. Kalau kita baca Quran tak ada tajwid. Yang pendek kita panjangkan, yang panjang kita pendekkan, yang tebal kita nipiskan, makhraj yang macam ni, yang makhraj huruf kita tak baca dengan betul, maka kita tidak membaca wahyu Allah itu seperti mana yang sepatutnya. Dah masuk isyak ke? Dah dah akhir sekali tak apa salah. Dan diperdengarkan kepada Nabi pada kalamnya tiada berhuruf dan tiada bersuara, dengan tiadaan perantara, dan dipersediakan Allah kepadanya untuk mengerti kalamnya itu. Ini perintah ini berlaku kepada Musa AS, kepada junjungan Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Musa AS. Jadi kalam Allah tu tak ada suara, tak ada huruf, tapi dipahami oleh para rasul dan para nabi. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah 6 keadaan wahyu itu disampaikan kepada para rasul dan para nabi. Tak apa, tak kena habis dah ni. Cukup Okey, setakat itulah dulu tuan-tuan. Jadi
saya sukalah nak mengingatkan bahawa ada para ulama yang tersohor pada zaman kita ni mengingatkan kepada kita sekurang-kurangnya satu hari kita baca 3 hadis, dia kata. Itu di antara amalan terbaik lah. Dan satu hari kita baca satu juzuk Al-Quran. Itu amalan terbaik. Dan kalau kurang sangatlah amalan kita ni, dia kata satu hari kita sedekah 1 rial kepada orang fakir miskin. Satu hari 1 rial ni 1 ringgit kita lah. Satu hari sedekah 1 ringgit. Satu hari, setiap hari nak 1 ringgit nak cari orang fakir miskin kat keliling kita. Mungkin susah juga lah kan nak cari setiap hari satu tugas pula. Tapi untuk memudahkan kita kumpulkanlah. Satu hari tu, 1 minggu berapa ringgit? 7 ringgit. Sedekahlah 7 ringgit. Aku tak jumpa fakir miskin pun kita sedekah ke masjid pun dah cukup lah 7 ringgit seminggu. Pergi masjid, masuk 7 ringgit cukup. Bermakna 1 ringgit satu hari lah tu tuan-tuan. Itu amalan terbaik yang disadangkan oleh sahibul fadilah, Syekh Abdullah Al-Qarni, yang memberikan bimbingan dan pimpinan untuk kita beramal sebagai orang Islam yang baik lah tuan-tuan. Kurang-kurangnya satu hari sedekah RM1. Kalau masuk kat tabung masjid sembahyang Jumaat tu, kalau satu hari Jumaat tu RM7 pun dah cukup lah dah. Maksudnya kita dah mengamalkan satu hari RM1. Satu hari 3 hadis kalau boleh. Amalan terbaik. Bukan maknanya wajib, tapi adalah amalan terbaik kita baca hadis daripada kita baca benda-benda lain. Hadis ni kita utamakan dulu sebab ada banyak maklumat ataupun ada banyak perkara-perkara yang kita kena tahu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang itulah dulu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita harapkan daripada pengajian kita ini, kita dapat membuka minda kita kepada apa yang selama kini mungkin kita tahu, dengar-dengar, baca-baca, tapi kita tahu bagaimana wahyu itu disampaikan kepada para rasul, bagaimana permulaannya. Dan Rasul Nabi Muhammad SAW ni menerima wahyu ni berterusan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berterusan. Sekarang itulah dulu, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamul malaikatil muqarrabin fi awdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.